Terima kasih. Sebab saya nak cuba habis kulung ni 6.30. Secara ringkas, saya tak ada masalah dan saya tak ada bantahan pada kaedah kita melantik konsultan ataupun orang yang dianggap kepakaran, yang mempunyai kepakaran bidang tertentu untuk membantu. Saya perhatikan tadi Pasir Salak, peringkat permulaannya beliau memang menyokong juga perkara itu, cuma di akhir dia lain sikit lah, dia tak ada masalah. Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya secara ringkas. Pasir Salak dia tak sokong membabi buta, dia tidak taksub. Saya rasa dia tak buta kot hari ni. Terima kasih. Saya nak tanya secara ringkas, kerana jumlah yang diletakkan bawah one off 330 ribu, kepala 330 ribu agak besar. Kalau diperhatikan di bawah one off diletakkan sebagai berjumlah 1.430 bilion yang tidak mempunyai penerangan ataupun penjelasan. Kalau tidak terperinci pun sekurang-kurangnya tidak memberi gambaran yang overlapping kepada kaedah-kaedah penstrukturan bawah NKRA dan sebagainya yang ada diterangkan di muka sebelah, yang saya rasa tidak ada lagi perkara yang tertinggal dari segi pengurusan diletakkan bawah pemandu, bawah unit inovasi dan sebagainya, semua ada di sebelah belakang. Tetapi di bawah one off yang berjumlah 1.4 bilion ni agak terlalu signifikan untuk kita tidak memberi penjelasan, kerana terlalu besar peruntukan itu. Saya harap Yang Berhormat Menteri boleh memberi penerangan. Dan 33 bawah 220 ini yang dibangkitkan oleh rakan kita, tapi setakat ni belum ada penjelasan. Itu merujuk kepada task force, delivery task force bawah low income household. Saya berpandangan jumlah yang diperuntukkan ini untuk melaksanakan task force yang akan dibentuk untuk tahun 2011, khususnya untuk melihat masalah perangkap pendapatan sederhana dan rendah. Barangkali kalau benar apa yang diletakkan khusus untuk fokus kepada low income household di bawah DTF ni. Terima kasih. Ya, Tan Sri, singkat, ringkas saja. Tan Sri menyebut tentang National Economic Council ataupun Majlis Ekonomi Negara yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Saya terima jawapan daripada Perdana Menteri minggu lepas bahawa council ataupun majlis ini ditubuh atau dianggotai oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Kewangan kedua, Menteri MITI, Menteri JPM dari Tasik Telugu dan Dato' Sri Idris Jala. Saya nak tanya Tan Sri, kenapa Tan Sri dikecualikan dalam Majlis Ekonomi Negara ini, memandangkan Tan Sri adalah menteri yang terkanan selepas timbalan Perdana Menteri. Terima kasih. Ya, Datuk Pengerusi, inilah caranya dia nak cuba nak hasut ini, ya. Datuk Pengerusi, anggota-anggota Majlis Ekonomi Negara ini dilantik mengikut portfolio yang relevan, ya. Dan apa yang penting, Idris Jala masuk. Apa yang penting ialah Idris Jala masuk kerana dia CEO pemandu dan dia ini membawa nanti dia membawa janganlah maksudnya dia membawa pengalaman beliau dari sektor korporat untuk bersama. Saya ingat itu tak jadi isu siapa yang masuk siapa tak masuk. Saya berada dalam Majlis Tindakan Negara, Idris Jala tak masuk, apa halnya? So saya ingat inilah caranya. Sebab itu parti-parti pembangkang sekarang ini kecoh, gaduh, ya. Saya ingat itulah. Saya tak mau jawab yang itu. Dan lebih serius lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Indra Mahkota kerana setuju dengan rakan kita dari Pasir Salak bahawa apa salahnya konsultan
Ya, nasib baik ada pakar-pakar tertentu di sana tak jadi konsultan, sebab kalau kita lantiknya nanti jadi keliru lah, pandangan begitu bercanggah-canggah. Ya, yang saya ingin memberi penjelasan ialah apa yang dikenali sebagai parking atau diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri sebenarnya yang hanya satu item saja, satu butiran saja yang besar, iaitu untuk isi rumah berpendapatan rendah, NKRA. Ya, dan sebabnya saya telah memberi penjelasan tadi bahawa kerana ianya melibatkan banyak kementerian dan ianya harus diuruskan oleh ICU, ya, iaitu unit pelaksanaan dan penyelarasan, ya, mengikut senarai IKASE. Itulah sebabnya angka yang agak besar 265 juta itu diletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Tetapi apabila dibuat keputusannya untuk pelaksanaan, maka ianya akan disalurkan kepada kementerian dan agensi pelaksana yang berkenaan, ya, yang kebanyakannya akan dilaksanakan sedemikian, dan bukanlah diletak di bawah kuasa saya ataupun CEO pemandu, bukan, tetapi keputusannya dibuat oleh Delivery Task Force atau DTF untuk NKRA itu, yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri dan sekarang oleh Timbalan Perdana Menteri. Itu caranya, ya. Dan yang lain, item yang lain, misalnya untuk jenayah di bawah JPNIN cuma 9.1 juta ringgit. Itu untuk skim rondaan sukarela, ya, tak banyak. Yang lain di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri, muka surat 650, akan didapati sejumlah 351 juta ringgit diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri. Sebab dengan khususnya ianya melibatkan polis, melibatkan cara-cara lain, inisiatif lain yang dilaksanakan terus oleh kementerian itu, ya. Oleh itu tak jadi masalah. Dan untuk pendidikan juga hanya 22 juta ringgit di bawah JPNIN, kerana JPNIN menguruskan tabika-tabika perpaduan. Sebahagian daripada kelas-kelas prasekolah yang diuruskan juga oleh Kementerian Pelajaran dengan bajetnya, oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah melalui KEMAS dengan bajetnya di bawah kementerian itu. Sebab itu kita memang tidak untuk nak tujuan untuk nak seolah-olah memegang kuasa, tetapi dengan tujuan penyelarasan yang baik. Itulah tujuannya untuk diadakan pemandu. Ya, oleh itu saya ingin merumus secara ringkas bahawa untuk NKEA pun begitu juga. Tan Sri, sebelum rumusan, ya, boleh tak kita mendapat jaminan supaya ke depan nanti kalau kita terpaksa menubuhkan apa jua badan-badan, pastikan yang sebelum daripada kita menambah lagi birokrasi, bukan saya tidak setuju tentang pemandu ini, tetapi nampaknya bukan bertindih tindak juga, tapi we keep on increasing. Ya, kita itulah, dengan kata lain, kita ada sekarang ni ada ICU, kita ada CCU, mungkin semua ada tanggungjawab, segalanya. Tetapi antara sebab mengapa expenditure kerajaan dan birokrasi dalam JPM itu sendiri dulunya 12, sekarang sudah 15 bilion, adalah kerana ketika kita menubuhkan satu yang baru, yang lama itu tidak kita rationalisasikan dan kita kita consolidatekan. Jadi akhirnya we have a very fat bureaucracy of a double XL size. Itu Tan Sri minta consultant pastikan kita come up with something yang optimization of our resources. Terima kasih, Tan Sri. Ya, Datuk Pengerusi, sebenarnya penubuhan pemandu cuma mengambil pegawai eksekutif seramai 60 orang sahaja, dan disokong oleh pegawai-pegawai bukan eksekutif seramai 31 orang. Ini bukan satu